Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 13 Usuluddin dengan Kaunseling akan membincangkan mengenai kejuruteraan kimia dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Khadijah binti Hassan, nombor matrik 077494. Saya akan menerangkan berkenaan abstrak. Kejuruteraan kimia ialah satu cabang kejuruteraan yang menggabungkan prinsip kimia, fizik, matematik, biologi dan ekonomi. Prinsip ini adalah untuk menggunakan, menghasilkan, mereka bentuk, mengangkut dan mengubah tenaga dan bahan secara cekap. Kejuruteraan kimia melibatkan pemahaman terperinci tentang sifat bahan kimia, tindak balas kimia, pengasingan dan penulinan. Jurutera kimia bekerja dalam industri seperti pembuatan farmaseutical, petrokimia, pemprosesan makanan dan banyak lagi. Mereka terlibat dalam mereka bentuk dan mengoptimumkan proses dan pengeluaran berskala besar, memastikan keselamatan dan pertimbangan alam sekitar dan menggunakan teknologi baharu. Pada asasnya, kejuruteraan kimia memberi tumpuan kepada menukar bahan mentah kepada produk yang berguna melalui proses yang cekap dan menjimatkan sambil mempertimbangkan kelestarian dan keselamatan alam sekitar. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nursalihah binti Azhari, nombor matrik 078792. Baiklah, objektif kajian kami yang pertama adalah menerangkan mengenai penggunaan bahan halal dalam kejuruteraan kimia. Objektif kajian kami yang kedua adalah menjelaskan mengenai sumbangan kejuruteraan kimia dengan penekanan pada kelestarian dan kehalalan mengikut prinsip Islam. Saya Nurin Idina binti Muhammad Zulkifli, nombor matrik 079308. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahan-bahan halal. Penggunaan bahan-bahan halal dalam kejuruteraan kimia merujuk kepada penggunaan bahan yang sesuai dengan konsep kehalalan dalam Islam. Hal ini melibatkan pemilihan bahan-bahan yang tidak mengandungi bahan yang diharamkan dalam Islam. Contohnya dalam pemprosesan makanan, minuman atau farmasi. Penting untuk memastikan bahan yang digunakan adalah halal dan bersih daripada segala unsur yang diharamkan seperti babi atau alkohol. Oleh itu, pemantauan yang teliti dalam keseluruhan proses pengeluaran dan penggunaan bahan kimia perlu dititik beratkan. Secara tidak langsung, hal ini juga melibatkan penggunaan teknologi dan kaedah yang memastikan produk akhir memenuhi syarat-syarat kehalalan yang ditetapkan dalam agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Ain Bashirah binti Muhammad Yasin, nombor matrik 078708. Saya ingin menyambung pembentangan tentang penggunaan bahan halal. Allah SAW berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Yang bermaksud, dan dia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Contohnya, dalam proses kimia, pemilihan bahan-bahan untuk reaksi kimia atau pemurnian harus memastikan bahawa bahan-bahan tersebut tidak mengandungi alkohol, daging babi atau bahan-bahan yang dianggap haram. Sebagai contoh, dalam produksi makanan atau farmasi, penggunaan gelatin babi dihindari dengan mencari alternatif lain yang halal. Bagi kejuruteraan kimia, pentingnya penggunaan bahan-bahan halal tidak hanya dari segi kepercayaan agama, tetapi juga boleh memiliki kesan pada penerimaan produk di pasar yang didominasi oleh masyarakat yang memperhatikan aspek halal. Oleh itu, penelitian dalam mencari bahan-bahan yang halal menjadi relevan dalam konteks kejuruteraan kimia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurbaiyah binti Abdul Hamid, matrik nombor 078438. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tentang poin saya, iaitu sumbangan kejuruteraan kimia. Poin yang pertama ialah mencipta sumber tenaga yang boleh diperbaharui.
Ianya merupakan aspek penting dalam kejuruteraan kimia, terutama dalam konteks kelestarian dan pengekalan alam sekitar. Terdapat beberapa inovasi dan isu semasa berkaitan dengan penciptaan sumber tenaga yang boleh diperbarui. Contohnya, pembangunan teknologi tenaga solar. Ianya bermaksud perkembangan sel suria dan teknologi berkaitan untuk menghasilkan elektrik dari tenaga matahari, dan juga inovasi dalam penyimpanan tenaga suria untuk mengatasi ketidakstabilan bekalan. Dan contoh yang kedua ialah penemuan bahan bateri yang lebih efisien. Pengembangan bahan bateri yang lebih berkesan dan mampan untuk menyimpan tenaga daripada sumber-sumber yang diperbarui seperti solar dan angin. Dan juga memerangi masalah kegunaan bateri yang terhad. Poin yang kedua, pengurusan sumber dan teknologi air. Pengurusan sumber air dan teknologi merupakan aspek penting dalam bidang kejuruteraan kimia, terutama dalam konteks kelestarian alam sekitar dan keperluan manusia terhadap bekalan air yang bersih dan juga selamat. Contoh yang pertama, penjagaan kualiti air. Ianya merupakan proses pengolahan air untuk memastikan air minuman adalah selamat dan memenuhi piawaian kesihatan, dan ianya juga pengurusan sisa industri dan domestik untuk mengelakkan pencemaran air. Dan contoh yang kedua ialah teknologi pengeluaran air bersih. Ianya merupakan inovasi dalam teknologi penampisan dan penjernihan air, dan ianya juga merupakan penggunaan proses-proses seperti osmosis, terbalik dan penampisan membran untuk menghasilkan air bersih. Assalamualaikum, nama Nurul Hidayah Binti Zamzuri, nombor matrik 078336. Saya akan menyambung pembentangan sumbangan kejuruteraan kimia. Yang pertama, pemprosesan makanan halal adalah bidang yang semakin penting dalam kejuruteraan kimia, terutama dalam keperluan pasaran global yang semakin meningkat untuk makanan yang mematuhi prinsip-prinsip halal. Contoh pertama adalah pemisahan dan penyucian bahan mentah secara berkesan, seperti penggunaan pelarut halal untuk ekstraksi dan penyulingan untuk memastikan bahan mentah yang digunakan dalam produk makanan mematuhi prinsip halal serta meningkatkan kualiti dan kehalalan produk. Yang kedua, analisis bahan dan produk untuk mengesahkan kesucian bahan mentah dan mengesahkan barang unsur haram dalam produk. Yang kedua adalah inovasi farmasi adalah kunci untuk meningkatkan perubahan dan kemajuan dalam rawatan penyakit serta penyediaan produk kesihatan. Sumbangan kejuruteraan kimia dalam inovasi farmasi melibatkan penggunaan prinsip dan teknik kejuruteraan kimia untuk menghasilkan dan meningkatkan proses pembuatan ubat-ubatan. Sebagai contoh, pengoptimaman proses penyampaian, penghasilan bahan mentah farmasetikal dan pembangunan sistem penghantaran ubat yang berkesan. Dalam proses penyampaian, ia membantu membaiki kecekapan pengelaran ubat dengan mengoptimalkan parameter seperti suhu, tekanan dan reka bentuk peralatan. Yang kedua, pembangunan bahan mentah farmasetikal melibatkan penemuan dan pengembangan kaedah sintesis bahan kimia yang berkualiti tinggi dan selamat untuk digunakan dalam ubat-ubatan. Selain itu, sistem penghantaran ubat yang canggih juga membolehkan penyampaian ubat dengan ketepatan dan keberkesanan yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syarul Misafia binti Imran, nombor matrik 078242. Saya akan mengakhiri perbincangan kami dengan rumusannya. Kesimpulannya, penggabungan sains dan nilai Islam dalam kejuruteraan kimia menghasilkan pendekatan yang bukan sahaja tertumpu kepada kecekapan teknikal, tetapi juga mengambil kira impak sosial, alam sekitar dan etika mengikut prinsip Islam. Bagi kejuruteraan kimia, pentingnya penggunaan bahan-bahan halal tidak hanya dari segi kepercayaan agama. Hikmahnya melalui tanggungjawab sosial dapat menerapkan nilai-nilai sosial Islam dalam kejuruteraan kimia, termasuk keadilan, pemerkasaan masyarakat dan keprihatinan terhadap kebajikan manusia.